Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu Tadabbur Kisah Qurani. Dan pada malam ini kita sudah masuk kepada kisah kita yang ketiga. Alhamdulillah. Okey, kita sudah masuk pada perbincangan kisah kita yang ketiga dalam kitab kita ini. Okey. Baik. Jadi pada hari ini kisah kita yang ketiga bertajuk Dialog Politik Antara Dua Raja. Sebenarnya kisah yang ketiga ini ialah sambungan daripada kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua menceritakan tentang burung hudhud yang nampak kerajaan Ratu Sabah, ketidakimanan yang ada pada mereka, kesyirikan yang ada pada mereka. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud untuk menghantar sepucuk surat kepada Ratu Sabah ini. Jadi sekarang ni bila kita masuk pada perbincangan kisah yang ketiga merupakan sambungan. Bermakna lepas Hudhud hantarkan surat itu kepada Ratu Sabah, apa yang berlaku seterusnya? Baik, jadi kita akan mulakan perbincangan dalam surah yang sama iaitu bermula dari dari ayat yang ke-29. Okey, ayat yang ke-29. Namun keseluruhan kisah kita ini, ketiga ini ialah tentang dialog politik dua raja ini ialah akan kita bincangkan dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-44. Namun pada malam ini kita akan fokus terlebih dahulu di bahagian yang pertama iaitu surah An-Naml pada ayat yang ke-29 hingga 31. Ringkas saja ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi setelah burung hudhud menghantarkan surat ini kepada Ratu Sabah pun membacanya dan memanggil pembesar-pembesar kerajaan untuk dia bermesyuarat tentang isi kandungan surat ini. Dan dia kata kepada mereka, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepada aku sebuah surat yang mulia. Jadi dia kata, ilayya kitabun karim. Sebuah surat yang mulia. Innahu, dan Ratu Sabah pun membaca tentang isi kandungan yang terdapat dalam sepucuk surat yang mulia ini. Maka dia kata, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini ialah daripada Sulaiman. Wa innahu, dan di dalamnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Seterusnya dalam surat ini memerintahkan kepada Ratu Sabah dengan perintah bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadap aku dan datanglah kepada aku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Jadi isi kandungan surat ini sangat ringkas. Okey, sangat ringkas, dan tetapi perbincangannya taklah seringkas yang disebutkanlah dalam isi kandungan itu, kerana kita ada beberapa poin penting ya di sini yang ingin dibahaskan. Baik, kita lihat muka surat 156. Muka surat 156. Tadi saya letak muka surat berapa ya? 155 ya? Betul lah. Okay, 155. Baik, kita lihat muka surat 156, permulaan perbincangan kita di poin yang pertama tentang isi surat ini ya. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan Kitabun Karim? Yang tadi Ratu Sabak kata kepada Perdana Menteri dia, pembesar-pembesar yang ada di hadapan dia, sesungguhnya telah dihantarkan kepada aku dengan sepucuk surat yang mulia. Kitabun Karim. Jadi apa maksud surat yang mulia ini? Di sini dipetik pandangan daripada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi rahimahullah menyebutkan bahawa makna dari surat yang mulia dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-29 ada 3 sisi. Maksudnya ada 3 maksud yang boleh kita fahami daripada ayat Kitabun Karimun itu tadi. Pertama, dia kata bagusnya isi dan kandungan surat. Nak kata bahawa kenapa Ratu Sabak kata surat ini mulia? Kerana isi dan kandungan surat itu sangat baik. Okey, so ini pandangan yang pertama. Bila kita rujuk kepada yang kedua, dia kata di sini, kedua, surat tersebut disifati mulia kerana berasal dari raja yang mulia. Jadi, bila kita rujuk kepada sudut yang kedua pula, dia kata bahawa kenapa Ratu Sabak kata bahawa surat ini surat yang mulia, Kitabun Karimun, kerana ianya datang daripada seorang raja yang mulia. Manakala bila kita rujuk pada pandangan yang ketiga yang diberikan kepada kita di sini, dia kata bahawa kerana surat itu berstempel. Maksudnya ada stamp. Okey, ada stamp iaitu ada cop diraja. Maka kita panggil ia sebagai satu surat yang mulia. Ini macam kita kata stamp ni ialah kalau dulu-dulu kan dia guna stamp kan. Macam dalam gambar yang saya letaklah di slide saya ni kan ada stamp. Maka pada zaman dulu stamp ni dan raja-raja ni pun stamp ni sangat sesuatu yang menunjukkan kepada kekuasaan, menunjukkan kepada penghormatan bila ada stamp pada surat. Kalau sekarang ni kita kata ada logo company, macam itulah kan, ada logo syarikat, ada logo masjid, ada logo, ni semua menunjukkan kepada surat itu ialah officially, secara rasminya daripada sesebuah tempat ataupun daripada seseorang. Jadi itu kepentingannya lah tentang cop, okay, ataupun stamp ataupun brand logo yang terdapat pada surat. Sebab kalau contoh kita dapat surat, kita bill kan kita kan, kalau tiba-tiba nak minta duit, contoh nak minta bayar kan, Singtel lah katakan, takkanlah tiba-tiba nak datang surat blank gitu, kosong, tiba-tiba kata okey bayar berapa gini untuk bulan ni. Tak, dia mesti ada dia punya nama brand kan kat atas tu kita nampak kan dia punya template. Ini semua menunjukkan bahawa isi kandungan surat itu ialah surat yang rasmi. Kerana datangnya dengan branding dia, dengan dia punya template yang betul kan, dengan logonya semua kan, kita lebih percaya kepada isi kandungan yang ada. Maka ini maksud surat yang mulia. Dan dalam kitab ada menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, kemuliaan sebuah surat ialah dengan stempelnya. Okey, saya nak betulkan di sini. Hadis ini ialah hadis yang daif ya. Mungkin boleh letakkan di kitab masing-masing untuk diberikan catatan kepada hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maaf ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Bahkan ada di kalangan para ulama hadis menyatakan bahawa hadis ini matruk dan juga maudhu' iaitu palsu. Okeylah.
kita letak tepi dulu hadisnya, tetapi yang penting hadis yang berikutnya ini ialah sahih, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam juga menulis surat kepada orang ajam, dan ketika diberitahu bahawa mereka tidak menerima kecuali surat yang ada stempelnya, stempel tu maksud chop tu tadi kan, maka baginda pun membuatnya. Ini yang kedua, riwayat kedua daripada Imam Muslim. Jadi di situ tidak menjadi masalahnya. Mudah kata, hadis yang pertama tu bila digandingkan dengan hadis yang kedua, ialah kita panggil ada sokongan untuk hadis yang pertama. Mungkin sebab itu pengarang kitab letakkan lah ya dalam kitabnya di sinilah. So saya pun tak boleh nak komplain lebih lah ya. Sebab apa dia letakkan hadis yang daif dan hadis yang sahih. Biasanya bila ada hadis yang sahih, di situ kan dia hadis yang daif ia menjadi sokongan sahaja kepada pandangan dia ni untuk support dia punya statement itu saja. Okey, baik. Yang kedua di sini ya, selesai kita ya tentang tadabbur yang pertama. Yang kedua ialah berkaitan tradisi orang dahulu menulis surat itu bagaimana. Okey. So dia kata tradisi surat orang yang terdahulu akan mulakan surat dengan menulis nama pengirimnya. Jadi ini cara orang lama-lama lah. Saya pun tak sempat nak buat kajian. Kita orang Melayu ni macam mana kalau tulis surat? Adakah ia dimulakan dengan nama kita terlebih dahulu? Tetapi kalau lihat kepada apa yang disyarahkan kepada kita dalam kitab ini, menunjukkan bahawa orang lama-lama ni bila mereka tulis surat, biasanya mereka akan letak nama pengirim terlebih dahulu. Kalau saya nak beri surat, saya kata daripada Sakinah Sabtu, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia letak konten, begitulah keadaannya. Baik, jadi di sini kita lihat tradisi orang yang terdahulu, inilah pandangan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Dia mengatakan bahawa orang yang terdahulu, jika mereka ingin menulis surat, mereka memulakan dengan nama mereka sendiri. Dia letak nama terlebih dahulu. Jika seseorang ingin menulis dimulakan dengan kandungan surat, ia dibolehkan. Namun, jika seseorang yang dia nak tiba-tiba tulis konten surat itu terlebih dahulu, dibolehkan saja, tak menjadi masalah. Tapi dia kata di sini, terbaik ialah terbaik mengikut konteks, iaitu nama pengirim kita akhirkan. Nama pengirim kita akhirkan. Jadi, itu ialah konteks kita lah pada hari ini kan. Nama kita akhirkan. Katakan, yang benar, siapa? Sakinah Sabtu. Nak letak Yos. Macam tu. Itu tak cara kita menulis surat. Sekarang ada ke orang tulis surat Dah jarang lah, jarang. Sekarang semua official letter. Official letter. Kalau nak hantar surat, kita nak main-main hantar surat, memang dah tak ada lagi lah. Sampai dah lupa dah tulis surat tu macam mana. Yang kita ada surat sekarang ialah semua surat-surat rasmi, surat bil kan. So bayar saman. Bayar saman, bayar bil api air. Itu surat-surat yang kita dapat lah. Tapi kalau surat daripada kawan hantar surat, email pun sekarang orang tak main dah jarang. Semuanya kalau tentang surat ataupun email ni semua official. Sekarang orang guna WhatsApp kan. Senang dia cakap, apa khabar kau hari ni? Ada makan ke belum? Gitu kan, terus direct. Tak ada dulu-dulu kan, ku hantar sepucuk surat untuk bertanyakan khabar di sana bagaimana. Tak ada, dah tak ada maknanya dah. Waste. Buang masa dah kan keadaan-keadaan macam itu. Apa pun nak kata, kalau zaman dulu-dulu menurut Imam Al-Qurtubi dan sebagaimana yang ditunjukkan tentang surat Nabi Sulaiman itu, pertama sekali bila mereka tulis, mereka akan letakkan nama mereka. Baru letak kontennya, isinya, kemudian barulah akhir suratnya. Begitu keadaannya. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga. Menjawab salam. Imam Al-Qurtubi kata di sini, jika seseorang mendapat surat yang di dalamnya ada salam atau semisalnya, maka seharusnya dia menjawab salam tersebut. Kerana surat itu berasal dari orang yang tidak hadir kedudukannya, seperti salam dari orang yang hadir. Jadi kalau dalam surat kita tu, menurut Imam Al-Qurtubi, ada ucapan salam. Assalamualaikum kan, dia mulakan kat situ kan. Jadi Imam Al-Qurtubi kata apa? Kita yang baca surat itu perlu jawab salam tersebut. Sebagai walaupun kita kata orangnya tak ada di hadapan kita, hanya sepucuk suratnya sahaja, tetapi kita perlu jawab seolah-olah orang itu hadir. Jadi diriwayatkan oleh Ibn Abbas berpendapat tentang wajibnya menjawab salam dalam surat sebagaimana wajibnya menjawab salam
ketika berjumpa. Ini pandangan Ibn Abbas. Dan menjawab salam dalam surat ini menurut Syekh Ibn Ashur, ada pandangan yang lain yang menyatakan bahawa termasuk kebiasaan yang sudah lampau dan tradisi kaum muslimin serta dianggap sebagai salah satu hak orang muslim atas muslim yang lainnya. Jadi ini dia bukan hanya setakat tentang kita kata hukum, tetapi di situ sudah menjadi tradisinya lah orang yang terdahulu menjawab salam walaupun ianya yang dihantarkan sebagai surat sebagai pengganti kepada diri. Okey, seterusnya kita lihat kepada poin yang keempat. Menulis basmalah di awal surat. Jadi daripada surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis itu, kita dapat satu pengajaran yang menyatakan bahawa bagaimana Nabi Sulaiman itu memulakan surat dengan ucapan basmalah. Itu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam pandangannya menyatakan bahawa para ulama sepakat untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Dan juga para ulama sepakat tentang perlu adanya chop, stempel tu kan pada surat. Stamp lah kat stempel. Stempel ni bahasa Melayu, bahasa Indonesia menggunakan ungkapan stempel. Tapi kalau bahasa Inggeris pakai stamp lah, maksudnya ada stamp, ada chop lah pada surat tersebut. Jadi dua ini sesuatu yang perlu ada untuk menunjukkan bahawa surat ini ialah surat yang bukan main-main. Maknanya bukan prank ke ataupun saja-saja surat layang. Surat layang orang panggil dulu kan. Surat layang ke apa kan. Ia mesti ada bismillah, kemudian ada chop. Okay, officially. Chop daripada kerajaan ke ataupun daripada mana-mana badan. Baik, belum ada seorang pun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam belum ada sejarah yang menunjukkan kepada kita dalam agama kita ni tentang mereka yang menulis surat yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman lah yang memulakan tradisi ini hinggalah dibawa kepada kita hari ini. Sekarang hari ni ada tak? Biasanya adalah kalau surat-surat yang apa ni? Official lah, bahasa official yang itu kan. Kalau kita ni mungkin kalau kita nak tulis surat dulu dengan kawan-kawan ni jarang lah letak bismillah. Mungkin ada orang yang letak bismillah. Tapi ini tradisi terdahulu yang mana dimulakan kita kata daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang kelima. Para Nabi alaihimussalam meringkaskan maksud. Kita bila baca tentang isi kandungan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah itu kan, kita dapati bahawa ianya sangat ringkas. Yang mana menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim terus masuk kepada konten. Begitu saja isi kandungan surat tersebut. Jadi Imam Ar-Razi rahimahullah di sini dia kata, para Nabi tidak memanjangkan isi kandungan surat. It just straight to the point. Okay, surat itu cuma menyatakan apa yang ingin dimaksudkan. Tak ada pun nak berjela-jela, berbunga-bunga, kan guna bahasa-bahasa yang halus dan sebagainya, tak ada. Terus masuk kepada isi perbincangan. Jadi surat Nabi Sulaiman mengandungi kesempurnaan maksud. Yang mana dia kata, dalam surat itu, kenapa disebutkan tentang kesempurnaan maksud? Kerana diminta dari makhluk ialah ilmu atau amal. Dan ilmu didahulukan dari amal. Dan ini sejajar juga dengan pandangan Imam An-Nasafi. Maksudnya beginilah. Nabi Sulaiman ketika menulis surat itu dengan kalimat menyebut nama Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi penetapan akan adanya Sang Pencipta Ta'ala dan bahawa dia adalah zat yang maha tahu, maha kuasa, maha hidup, maha berkehendak, maha bijaksana dan maha penyayang. Ini dalam muka surat 158. Di atas itu. Kenapa kita kata mulakan dengan amal? Bila Nabi Sulaiman dia letakkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu, ianya memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada Ratu Sabah dan juga
pembesar-pembesarnya dan rakyatnya bahawa adanya Allah yang maha berkuasa dan maha segala-galanya. Ini dipanggil sebagai ilmu pengetahuan. Nabi Sulaiman tak terus-terus suruh masuk Islam, tak suruh begitu, tetapi diberikan pengajaran, diberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada kerajaan Sabah ini. Baik, seterusnya ya kita lihat pada poin yang ke-6. Poin yang ke-6 membincangkan tentang kandungan surat yang terdapat dalam surat Nabi Sulaiman. Okey. Baik, di sini ada 2 ayat di situ. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Menurut kepada Syekh Al-Maraghi, dalam isi kandungan surat ini menceritakan tentang penetapan adanya Allah. Itu kita peroleh daripada mana? Daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam masa yang sama, isi surat ini melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Iaitu alla ta'lu alayya. Daripada ayat itu, daripada ayat Nabi Sulaiman ini, okay, menyatakan kepada kita bahawa Nabi Sulaiman melarang supaya mengikut hawa nafsu. Okay, jangan sombong, jangan rasa bahawa mereka itu ialah yang paling betul, kan? Bermakna perlu ikut kepada kebenaran. Baik, seterusnya yang ketiga, Syekh Al-Maraghi menjelaskan bahawa perintah tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu waktu ni muslimin. Mesti dalam ayat ini Nabi Sulaiman kata apa? Perlu tunduk dan patuh kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Dengan demikian, dia kata surat ini telah menghimpunkan segala hal yang diperlukan dalam urusan agama dan dunia. Dalam urusan agama itu ialah berkaitan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkaitan urusan dunia pula ialah berkaitan tentang Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Mungkin kita kata Ratu Sabah itulah dalam situasi ini, dalam konteks ini, dia tidak tahu tentang kewujudan kerajaan Nabi Sulaiman yang paling kaya, lebih kaya daripada semua kerajaan yang ada. Yang mana Nabi Sulaiman pula ialah seorang Nabi, seorang Rasul dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali ia berkaitan tentang urusan agama. Bila masuk kepada Allah ta'lu alayya, jangan sombong kepada Nabi Sulaiman ini dan hendaklah datang kepada Nabi Sulaiman dengan keadaan yang berserah diri, dan ia berkaitan pula tentang dunia, iaitu tentang politik, tentang kerajaan dan sebagainya. Baik, seterusnya. Dan dalam kitab kita juga menyebut tentang pandangan Syekh Az-Zuhaili, itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahawa tentang isi kandungan surat ini, pertama, basmalah menunjukkan penetapan adanya Allah. Jadi ini selari dengan pandangan Syekh Al-Maraghi di atas itu. Dan juga larangan bersikap sombong. Ia juga selari dengan pandangan Syekh Al-Maraghi, iaitu larangan mengikuti hawa nafsu. Cuma Syekh Az-Zuhaili menggunakan pendekatan untuk ayat yang sama dengan isi kandungan surat, iaitu sombong. Dan yang ketiga ialah perintah masuk Islam. Ini sedikit berbezalah daripada pandangan Syekh Al-Maraghi, kerana kalau Syekh Al-Maraghi menyebutkan bahawa perlu tunduk dan patuh pada kerajaan Nabi Sulaiman, tetapi kalau Syekh Az-Zuhaili dia lebih menggunakan satu pendekatan yang mengajak kerajaan Sabah, Ratu Sabah dan juga pembesarnya, rakyatnya untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang keenam ya. Seterusnya kalau kita lihat kepada poin yang ketujuh, menceritakan sekali lagi tentang kesempurnaan isi kandungan surat itu. Di sini ya, yang pertama dia kata bahawa sekalipun surat ini ialah surat yang ringkas, namun Syekh As-Sa'di menyatakan bahawa kandungannya memuatkan penjelasan yang sempurna kerana berisi larangan kepada penduduk Sabah dari bersikap sombong, pertama, dan tetap
dalam kekafirannya. Yang kedua, maknanya larang mereka dari sombong, larang mereka dari terus berada dalam keadaan yang kufur, juga berisi ajakan agar mereka patuh dan taat kepada perintah Nabi Sulaiman. Ini yang ketiga. Seterusnya yang keempat, dengan datang menemui beliau serta mengajak mereka kepada Islam. Surat tersebut juga berisi anjuran untuk memulakan penulisan surat dengan basmalah secara sempurna. Maksudnya taklah tulis bismillah sahaja, tetapi yang ditulis ialah Bismillahirrahmanirrahim dan mendahulukan nama pengirim di awal surat. Sebagaimana tadi Nabi Sulaiman bila dia mulakan surat itu, Ratu Balqis kata apa? Dia mulakan dengan sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Menunjukkan kepada kita bila Ratu Balqis membaca sedemikian, pengirimnya ialah Nabi Sulaiman dan diletakkan namanya di awal surat. Okey, kalau kita rujuk pada poin yang ke-8 dan poin yang ke-9 di sini ya, semuanya ialah berkait rapat dengan poin kita yang ke-6 dan yang ke-7. Tentang adab menulis surat, tentang larangan tunduk kepada hawa nafsu dan takabur. Poin yang ke-8 dan yang ke-9 nanti boleh refer pada poin yang ke-6 dan poin yang ke-7. Sama saja perbincangannya. Jadi saya tak nak baca sekali lagi dan mengulang-ulang poin yang sama. Apa pun yang penting pada malam ini kita belajar tentang satu surat yang rasmi tetapi isi kandungannya sangat sempurna, bukan sahaja mengandungi tentang isu-isu kenegaraan ataupun isu-isu keduniaan, isu-isu pemerintahan politik, tetapi yang utama ialah apabila ia dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, nak menunjukkan kepada kita tentang betapa dalam banyak-banyak kerajaan Allah itulah yang paling agung. Kerajaan Allah itulah yang maha berkuasa daripada semua kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Maka memang wajar Nabi Sulaiman alaihissalam memulakan surat tersebut dengan ungkapan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kefahaman dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk beramal dengan setiap apa yang telah kita pelajari. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.